Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Sayyidina wa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'd. Masih pada sahabat pengurusi majlis yang dihormati, Tuan Imam, pengurusi dan urusan masjid dan seterusnya, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malam ini Allah jemput kita untuk menjadi tetamunya sebagai duyufur Rahman. Biasanya perkataan duyufur Rahman ini kita guna kepada orang yang Allah Ta'ala pilih menjadi tetamu dia di Mekah, buat haji ataupun buat umrah. Tetapi rupa-rupanya kita ni antara daripada tetamu Allah yang bersifat Rahman. Kerana kasih Allah Ta'ala maka dipilih kita. Bukan sebab kita ni ada kereta, ada motor, ada kenderaan, kita sihat maka kita boleh hadir. Sebab ramai yang ada kenderaan, ada yang kesihatan, tapi Allah Ta'ala tak pilih. Bukan kerana kita ini rasa benda tersebut menyebabkan kita duduk di sini. Sebab itu bila mana tuan-tuan kita sampai di rumah Allah Ta'ala, rasakanlah kita ini tetamu Allah. Bila mana kita tetamu Allah, kita mesti, kaedah tetamu dia dihormati. Dan kaedah orang yang jadi tetamu dia dihormati. Maka siapa yang menghormati kita dan memuliakan kita? Yang pertama, tuan rumah. Dan tuan rumah yang memuliakan kita adalah Allah Ta'ala. Sekarang ini adalah rumah Allah. Macam mana Allah Ta'ala memuliakan kita? Dalam satu hadis kursi yang disebut panjang hadis tersebut, perbualan di antara Allah dengan malaikat. Macam mana Allah Ta'ala berbuat dengan malaikat itu bukan sebagaimana berbuat makhluk dengan makhluk. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Dalam hadis yang panjang tersebut Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan kelebihan dan kemuliaan. Allah Ta'ala muliakan tetamu Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi bila mana dia hadir dalam majlis ilmu ini. Allah Ta'ala akan bagi dua perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala akan bagi rahmat. Rahmat ni tuan-tuan dia bahasa agama. Kadang-kadang kita tak rasa rahmat tu apa dia. Rahmat ni sebenarnya kasih sayang. Allah Ta'ala bagi kasih sayang pada kita. Macam mana Allah Ta'ala bagi kasih sayang pada kita? Tuan-tuan perasan tak? Bila mana kita mari sembahyang masjid, masalah yang kita hadapi masa bekerja atau petang tadi itu tiba-tiba hilang. Masalah ada, tapi tiba-tiba kita lupa, kita tak ingat dah. Yang menyebabkan kita rasa tenang. Itu salah satu rahmat Allah. Dan bila mana kita bersama dengan rakan jemaah kita ni, hak serabut tu yang ada dalam kepala kita hilang. Ini butir rahmat kasih sayang Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang dikatakan sebagai tetamu Allah adalah maghfirah, pengampunan. Maka adalah satu malaikat, dia tanya kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb, wahai Tuhanku, dalam ramai-ramai yang hadir tersebut, adalah orang tu kebetulan dia bukan hajatnya nak datang masjid, kebetulan saja, mungkin kerana dia nak ambil barang ke, atau dia nak bagi tahu seseorang kerana ada satu perkara yang penting. Tapi disebabkan dia masuk ke rumah Allah Ta'ala tersebut, adakah dia dapat benda yang sama, wahai Allah? Maka Allah Ta'ala kata macam mana? Orang tersebut sebagaimana orang yang sama, aku tidak pilih kasih dah. Suatu kita kata kita sebagai duyufur Rahman, tetamu Allah Ta'ala. Maka kita dimuliakan oleh tuan rumah.
Yang kedua yang memuliakan kita adalah para malaikat. Para malaikat ini memuliakan kita kerana dalam satu hadis Nabi SAW, bila mana Allah Ta'ala ini ada satu majlis ilmu, maka dia akan buat pengisytiharan kepada para malaikat. Maka malaikat ini akan berbondong-bondong turun untuk sama-sama duduk bersama dengan kita. Dan di situ para ulama, ada hadis menceritakan para malaikat akan menghamparkan sayapnya. Ini untuk memastikan orang yang berada dalam rumah Allah Ta'ala dan dalam majlis tersebut mendapat rahmat Allah Ta'ala secara sama rata. Jadi inilah dikatakan sebagai kita sebagai duyufur rahman. Maka syukurlah tuan-tuan, bila mana kita ini dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tetamu Allah. Kita dah baru habis berkaitan dengan bulan Rajab. Cerita berkaitan bulan Rajab ni bukan cerita berkaitan dengan Isra' Mi'raj kan. Terfikir tak kita, kenapa Allah Ta'ala dia buat perjalanan Isra' daripada Makkah, iaitu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala sebut secara jelas, Asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada masjid kepada masjid. Daripada masjid kepada masjid. Kerana nak bagi tahu fungsi bila mana orang itu dia ada masalah ataupun dia ditimpa sebarang ujian, maka jangan putus kedudukan dia untuk duduk sebagai menjadi ahli masjid. Kan kita dengar cerita Isra' Mi'raj ni, Nabi ni ditimpa musibah. Isteri meninggal, siapa lagi? Pak saudara dia meninggal. Dia punya tunjang kekuatan tersebut Allah Ta'ala dah hilangkan, menyebabkan golongan kufar itu boleh serang dia dengan tidak ada penghalang dah. Maka Nabi duduk dalam keadaan kesedihan. Bila mana Nabi sedih, maka Allah Ta'ala nak menghiburkan Rasulullah. Cara Allah Ta'ala hiburkan Rasulullah, Allah Ta'ala perjalankan. Kalau bahasa kita buat travel, ataupun kita kata jalanlah, melancong dan sebagainya. Tapi pelancongan yang dibuat oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang ini nak tunjuk dan nak bagi tahu kepada kita bahawa kekuatan masjid tersebut, di situlah kekuatan kita. Tuan-tuan ada masalah, datang masjid, insya-Allah Allah Ta'ala selesai. Kan? Benda yang besar yang kita tak dapat dalam kehidupan kita ni ketenangan. Sebab tu kalau kita rasa kita ni tak tenang, datang masjid. Nak lagi tenang, duduk dalam majlis ilmu. Kan? Bila mana duduk dalam majlis ilmu, kita boleh tidur tenang tuan-tuan. Mana ada orang main bola tiba-tiba tidur. Kan? Nak sepak bola nak masuk gol, tertidur. Tak ada. Tapi majlis ilmu boleh tidur. Tapi jangan orang tidur dalam majlis ilmu, jangan marah. Sebab tu kalau saya dalam kelas saya, student saya tidur, saya tak marah, biar dia tidur. Kan? Dia kata sebelah awak tidur, baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa amin. Dahlah awak duduk dalam kelas, saya mengajar. Lepas tu awak baca doa, boleh dapat pahala. Tidur. Sebab dalam hadis Nabi sebut, orang yang duduk dalam majlis ilmu, hatta walaupun dia tidur, dia termasuk orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala. Nanti kalau ada kuliah, kita tidur ramai-ramai. Nak kata bahawa rahmat Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala tak pilih kasih. Sebab tu kita dikatakan sebagai duyufur rahman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, saya sekadar nak berkongsi, sembang dengan tuan-tuan. Nak cerita apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Tuan-tuan perasan tak bila mana kita bangun pagi, ada beberapa perasaan yang timbul dalam hati kita, ataupun timbul dalam perasaan emosi kita ni. Benda-benda yang kadang-kadang tak menyelesaikan, rasa tak tenang. Ada lebih kurang 5 benda yang bila mana kita bangun daripada tidur, kita bangun tu kita rasa marah. Pernah tak? Bangun tu rasa marah. Ada orang bila mana dia bangun pagi, dia rasa gelisah atau dia rasa resah. Ada orang yang bila mana bangun pagi, dia rasa sedih atau dia rasa sayu je. Ada orang bila mana dia bangun pagi, dia rasa macam rasa miskin. Dia tak miskin, dia rasa miskin. Dia rasa tak cukup, dia rasa ada benda yang tak kena, kekurangan. Dan ada juga orang yang bila mana dia bangun pagi, dia rasa malas. Dia rasa malas ataupun dia rasa tak ada mood. Ini kalau kita tengok, golongan-golongan kaunselor ke, motivator ke, ataupun pakar psikologi, dihurai benda ni. Inilah lingkungan kehidupan kita. Sebab kalau kita bangun pagi, kita tak urus 5 rasa ni, maka kita akan rasa buat kerja pada hari tersebut, kehidupan kita pada hari tersebut, dia akan ada masalah. Buat kerja tak jadi,
ada masalah ni, ada masalah ni. Sebab apa? Sebab kita bukan bangun dengan cara yang positif. Sekarang saya nak bawa dengan kepada tuan-tuan, macam mana benda tersebut kita urus dengan cara agama. Tuan-tuan, bila mana kita bangun tu kita rasa kita rasa marah. Kita bangun tu kita rasa gelisah. Sebenarnya ada punca yang berlaku dalam hidup kita. Yang ni kita nak ketengahkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi ajar kepada kita. Dan akhir zaman ni rugi kalau kita tak hidup dengan sunnah. Nabi sebut dalam satu hadis, dalam satu hadis yang panjang nak cerita berkaitan dengan kedudukan manusia akhir zaman, dia akan berlaku masalah yang banyak. Maka Nabi bagi tips awal-awal. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang sunnah aku dan sunnah para khulafa' rasyidin. Bila mana kita duduk dalam dunia sekarang ni, jangan tinggal sunnah Nabi. Bukan kata tinggal sunnah tu tak ambil Quran. Quran tu salah satu daripada apa yang diajar bagi SAW. Tuan-tuan mati Allah Ta'ala sekalian. Bila mana kita bangun pagi, kita rasa marah. Kan? Kita rasa marah, bermaksud kita bangun tersebut dalam keadaan kita teringat satu benda yang kita tak suka. Sama ada kita teringat kepada cerita yang berlaku semalam, atau malam tadi kita bergaduh dengan ahli keluarga kita, dengan pasangan kita, atau rakan sekerja kita, atau bangun pagi kita teringat dah, nanti aku akan jumpa bos aku. Dia timbul perasaan marah tersebut kerana kita ini tak suka kepada seseorang. Islam ajar kepada kita macam mana? Bangun pagi, mulakan memaafkan orang lain. Ada saja perasaan tersebut, maafkan awal-awal. Antara orang yang perlu kita maafkan adalah orang yang terdekat dengan kita, daripada kalangan ahli keluarga kita. Sebab apa? Sebab sifat pemaaf ini adalah sifat Allah. Allah Ta'ala ini, dia suruh kita bersifat dengan sifat dia, tetapi bukan secara total sifat Allah. Sebab apa? Sifat Allah maha sempurna. Allah Ta'ala maha sifat sempurna. Maka sifat-sifat yang baik tersebut, kamu kena ikut sifat ini. Antaranya sifat Al-Afu, sifat pemaaf. Inilah yang ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku jumpa dengan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, apa dia doa yang perlu aku baca? Maka Nabi SAW ajar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, engkau ni maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Maaf ini dia beza dengan ampun. Beza al-afu dengan al-ghafur. Level dia macam mana? Tuan-tuan bayangkan, seorang yang ada dosa, dia melakukan dosa dan maksiat, bila mana Allah Ta'ala ampunkan dia dengan bahasa al-ghafur, Allah Ta'ala mengampunkan seseorang, maka dalam buku catatan dia tersebut, kalau bahasa kita dipotong je. Nanti di akhirat kalau buka, kita nampak lagi kesalahan yang pernah kita buat atas muka bumi. Tetapi balasan itu Allah Ta'ala takkan kira. Kenapa? Kerana dah potong dah. Tetapi masih lagi tercatat? Ya, masih lagi tercatat. Itu Allah Ta'ala dengan Al-Ghafur, dengan Maha Pemaaf. Tetapi kalau Allah Ta'ala memaafkan kita dengan Al-Afu, maka kalaulah kesalahan tersebut dicatatkan dalam buku catatan kita, dia bukan dipotong, dia dihapuskan terus. Di akhirat nanti buku catatan kita kalau kita buka tu, memang dah tak ada dah. Segala kesalahan kita itu Allah Ta'ala hilangkan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala memberikan kemaafan melalui Al-Afu. Suatu bila mana kita bangun pagi, ada perasaan marah tuan-tuan, terus maafkan orang yang kita rasa marah tadi tu. Apa saja yang terbayang dalam kepala kita, nanti aku nak jumpa bos, majikan aku, serabut dengan dia, maafkan dia awal-awal. Orang yang mana ada sifat pemaaf ini, dia antara orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Satu hari orang tanya Sayyidatina Aisyah. Dia kata, Aisyah, macam mana perangai Rasulullah di rumah? Sebab kita ni di rumah lain perangainya. Tempat bersama dengan orang bekerja, tempat kerja kita lain, di masjid lain pula. Nak tanya macam mana perangai Rasulullah kalau di rumah ni, wahai Aisyah. Maka Aisyah pun bagi tahu pula dengan hadis yang panjangnya, Nabi ni tak kasar, Nabi ni jenis lembut. Dan di hujung daripada hadis menceritakan bahawa Nabi ada satu sifat, ya'fu wa yasfah, suka memaafkan dan melupakan kesalahan orang pada dia.
Tuan-tuan, kalau bangun pagi teringat saja kesalahan orang pada kita yang menyebabkan kita tak selesa, maafkan Allah. Sebab apa? Berkat daripada kita maafkan orang, maka Allah Ta'ala akan lembutkan hati orang yang untuk maafkan kita. Itu pertama. Nanti saya akan cerita. Sebelum tidur, dah bangun tidur ni, apa yang perlu kita buat? Ikut sunnah Nabi. Simple je tuan-tuan. Supaya perasaan ini tak ada. Sekarang perasaan ini ada bila mana kita bangun pagi. Yang kedua, kita bangun tu kita rasa gelisah. Kita rasa gelisah, kita resah lah, kalut lah. Ini petanda kita itu ada dosa. Memang semua orang ada dosa. Tapi pada masa tersebut Allah Ta'ala menzahirkan dosa tersebut sehingga dia memberi kesan kepada perasaan kita. Bangun ni rasa resah, rasa gelisah, rasa tak sedap duduk. Itu bermaksud kita ada dosa. Dosa tersebut Allah Ta'ala zahirkan sehingga kita berasa kita ada kesan daripada dosa itu. Maka caranya macam mana? Cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Nabi SAW bangun pagi, Nabi akan istighfar sebanyak 10 kali. Bangun pagi, celik je mata. Dalam hadis Nabi SAW disebut dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, habba minan naum, bila mana Nabi bangkit saja daripada tidur, antara daripada zikir yang Nabi ucapkan adalah istighfar 10 kali. Tuan-tuan bangun pagi, celik aja mata, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, 10 kali. Dapat sunnah Nabi. Cuba amalkan. Cuba makan berterusan. Kesan dia lain. Kita bangun dalam keadaan hari tersebut, kita akan rasa lain. Bangun start dengan istighfar. Sebab itu bila mana kita gelisah, kita mulakan dengan istighfar, Allah Ta'ala akan tenangkan balik. So umpama temperature kita turun balik. Sebab tu kalau kita bangun pagi lewat, ada kadang-kadang tersedar pukul 7:30. Habis dah subuh kan? Tuan-tuan cepat-cepat masuk tandas, nak semayang. Jelas subuh dah habis dah tuan-tuan. Jelas subuh dah habis dah. Bangun relax, nak macam mana? Subuh dinosaur ke subuh gajah dah confirm dah kita. Nak macam mana? Sebab apa? Allah Ta'ala tak kejutkan kita. Tapi jangan gesah dan jangan gelisah pada masa itu. Istighfar tu tak istighfar. Bangun dalam keadaan tenang, Astagfirullahaladzim. Terlepas dah subuh. Saya pernah tuan-tuan pengalaman apa. Lepas sekarang saya ingat. Satu hari tu saya tidur lewat malam. Penat sangat-sangat saya tidur. Saya tak tersedar langsung. Jam saya ni, alarm saya minimum 2. Saya tahu perangai saya. Sebab bila bunyi saya tutup. Dia bunyi saya tutup lagi. Sebab tu minimum saya kena buat 2. Tapi hari tu Allah Ta'ala tak izinkan saya bangun subuh. Saya tersedar pukul 9 pagi. Apa perasaan kita? Bangun pukul 9 pagi, subuh tak semayang. Allahu Akbar. Rasa dosa besar kan? Tapi ingat, Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Kerana kesalahan kita ingat, sebab apa aku bangun lewat? Mungkin kerana sebelum aku tidur ni aku buat dosa. Ada dosa yang aku buat. Tapi bila mana kita dah tersedar, kita bangun dalam keadaan tenang, istighfar, Astaghfirullahaladzim. Ambil semayang macam biasa semayang lah. Jelas kita pada masa tersebut ada sebagai qadha. Tapi ingat, risah dan gelisah tu memang ada pada ketika itu. Kerana apa? Mungkin kerana dosa yang kita sedar atau tidak sedar. Waktu Nabi ajar kepada kita ada satu doa. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Kan? Ya Allah, ampunkan dosa yang pernah aku buat sebelum ni, dosa yang akan datang, dosa yang aku zahirkan, dosa yang aku sembunyikan, dan dosa yang kamu tahu itu dosa tapi aku tak tahu itu dosa, ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Ini doa yang Nabi SAW ajar. Jadi kalau rasa bangun tidur tu rasa gelisah ke, rasa tak sedap duduk ke, itu petanda Allah Ta'ala zahirkan dosa kita, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, bangun pagi itu kita rasa sedih dah. Cuba tengoklah benda ni pagi-pagi ada dah pada diri kita. Bangun rasa sedih, rasa sayu, bukan sebab kena pergi kerja, tapi disebabkan di situ kita kurang memberi. Kita kurang sedekah. Orang yang kurang sedekah dalam hidup dia akan ada kesan. Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, aku tak suka kepada orang kaya yang bakhil, tetapi aku paling tak suka orang miskin yang bakhil. Aku tak suka kepada orang miskin yang bakhil. Aku tak suka kepada orang miskin yang bakhil, tapi aku paling tak suka orang kaya yang bakhil. Orang yang kurang memberi, salah satu kesan dalam hidup dia, bangun pagi dia akan rasa sedih, dia akan rasa sayu. Bukan sekadar kita ni kena memberi daripada sudut kewangan duit, bukan sedekah hari-hari macam tu, tapi itu yang terbaik.
Tapi pastikan kita sedekah daripada sudut kebaikan-kebaikan. Tuan-tuan datang pada satu tempat, ada orang minta tolong. Okey, sedekahkan tenaga tuan-tuan. Ada orang minta kita, pandangan kita, sedekahkan kita punya maklumat-maklumat yang ada dalam kepala kita. Bahkan kalau kita mampu, jadikan amalan sedekah duit kita tu tiap-tiap hari. Suatu orang yang datang masjid pada tiap-tiap pagi, dia sedekah itu, dia dapat doa daripada malaikat khusus. Siapa yang nak ajar sifat bakhil tak ada dalam diri dia, Allah Ta'ala buangkan dalam diri dia, datang masjid bawa RM1 sekurang-kurangnya. Tak ada duit, tak apa, bawa duit 50 pun tak apa. Tiap-tiap pagi sedekah. Ataupun tuan-tuan lepas daripada sembahyang subuh, ajak ahli jemaah 2-3 orang, jom saya belanja makan pagi hari ni. Sedekah. Orang yang sedekah pada pagi, Allah Ta'ala akan hantarkan satu malaikat. Apa doa malaikat tersebut? Allahumma a'ti munfiqa khalatan. Ya Allah, tolong bagi ganti kepada orang yang sedekah tadi, ya Allah. Tolong bagi kepada orang yang sedekah tadi, bagi ganti. Bukanlah ganti dengan duit semata-mata. Tuan-tuan jangan nampak, bila mana kita bagi RM1, Allah Ta'ala akan balas dengan RM10. Kita bagi RM10, Allah Ta'ala balas RM100. Jangan nampak yang itu saja. Allah Ta'ala bagi kebaikan ganti 10 tersebut dalam banyak keadaan. Asbab daripada kita sedekah, Allah Ta'ala bagi kesihatan pada diri kita. Asbab daripada kita sedekah, Allah Ta'ala selesaikan masalah kita. Allah Ta'ala bagi benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Sebab itulah kena ajar sedekah dalam hidup kita. Esok hari Jumaat, bagi awal-awal duit kepada anak kita ni. Anak lelaki kita yang datang masjid, yang umur, yang kasih kanak-kanak lagi tu, ataupun yang dah remaja, jangan lupa sedekah nanti. Tiap-tiap hari Jumaat wajibkan. Dan jangan lupa orang rumah kita, tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan, kita sedekah tu, kita niat tu, pahala tu untuk orang rumah kita juga. Tapi ajar orang rumah kita, ni abang nak pergi masjid ni, berapa nak sedekah hari ni? Biar dia bagi kat kita, keluarkan duit dia sendiri. Jangan kita orang lelaki ni, sebagai ketua keluarga, kita saja sedekah, kita tak ajar ahli keluarga kita sedekah. Sebab Nabi ajar isteri Nabi, Nabi ajar semua para sahabat Nabi. Orang yang paling hebat sedekah daripada kalangan sahabat adalah Saidina Abu Bakar. Abu Bakar paling hebat sekali. Abu Bakar, kalau dalam isteri Rasulullah yang dapat gelaran orang yang tangannya panjang, bukan mencuri ni, tangan panjang, orang yang mudah untuk memberi, adalah Zainab binti Jahsy. Tapi dari kalangan para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itulah Saidina Umar ni, dalam bab-bab kebaikan, dia akan berlumba dengan Saidina Abu Bakar. Sebab dia tak boleh challenge Abu Bakar. Maka satu hari dia nak challenge dalam bab, dia nak lawan Abu Bakar dalam bab sedekah. Nabi dia ajar para sahabat, setiap kali berlaku peperangan, nak melakukan peperangan, okey, Nabi buka. Bahasa kita buka tender. Siapa nak sedekah, silakan. Siapa nak bagi kewangan, siapa nak bagi tentera, dia nak bagi pakaian perang, siapa yang nak bagi senjata, siapa yang nak bagi kenderaan, silakan. Nabi buka seluas-luasnya. Maka datanglah Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Dia kata, Rasulullah, ini bahagian aku. Maka Rasulullah tanya, berapa banyak Umar? Dia kata, Rasulullah, separuh aku bagi. Separuh aku bagi ni semua harta aku, separuh semua fisabilillah. Alhamdulillah, terima kasih. Maka Umar tunggu kat situ. Kenapa? Kerana Abu Bakar belum sampai lagi. Tak lama sampai daripada tu, Abu Bakar sampai. Bila mana Abu Bakar sampai, dia bagi, ya Rasulullah, ini bahagian aku untuk fisabilillah. Maka Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, berapa banyak yang kamu bagi? Aku bagi semua, ya Rasulullah. Kalau Umar bagi separuh, Abu Bakar datang, dia bagi semua. Maka Rasulullah tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk kamu dan ahli keluarga kamu? Aku tinggal Allah wa Rasuluh. Aku yakin Allah dan Rasul ada. Maka bila mana Umar tu dah banyak kali dah cuba, tengok kali tu masih lagi tak berjaya, maka dia kata apa dia? La asbiquhu syai'an abada. Aku selama-lamanya tak boleh lawan Saidina Abu Bakar. Abu Bakar ni lebih hebat daripada sudut sedekahnya. Sebab tu sifat bakhil, orang yang selalu sedekahnya Allah Ta'ala akan buang. Dan dia bangun pagi dalam keadaan tenang. Suatu malam-malam tuan-tuan, kita boleh sedekah. Sekarang tuan-tuan, sebelum daripada tidur, transfer dia. Nampak tak macam mana Nabi SAW dan Allah Ta'ala bagi tahu orang yang bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nampak tak? Sekarang kita letak, kadang-kadang letak tabung, letak macam ni, tutup. Tak bagi orang nampak. Orang sebelah dia tengok dah berapa. Kalau apa tu? Kalau biru ke, kalau hijau ke, kalau merah. Tengok-tengok duit sekeliling je. Tak apa kita nak tutup lah. Tapi Allah Ta'ala tunjuk
Allah Ta'ala bagi tahu tu tapi kita tak perasan. Sekarang Allah Ta'ala zahirkan. Buat online transfer tu, itu lebih tersembunyi lagi. Orang tak tahu. Yang tahu siapa dia? Penerima. Kadang-kadang penerima tak tahu pun siapa yang sedekah. Dia nak tahu, dia kena tanya bank. Bank tengok ada transfer pembinaan saja. Ini pembinaan yang kita kata sedekah secara sembunyi. Ataupun sebelum daripada tidur, tuan-tuan, baca Fatihah, sedekahkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesan bangun daripada tadi tu, kita kurang sedih. Kita tak akan rasa sayu. Orang yang bangun dalam keadaan sedih, hidup dia kurang memberi. Dia kurang memberi. Banyakkan memberi. Jangan takut, tuan-tuan. Bagi je. Saya cerita pengalaman saya. Saya kedekut. Dululah. Sekarang berkut juga. Banyak sikit je lah kan. Nak letak RM10 tu, ya Allah sayangnya. RM10 ni banyak benda boleh bagi ni. Tetapi bila kita nak ajar dia, kita macam mana? Tak apa, letak je, jangan tengok. Ni kadang-kadang kita letak dan apa, kita tengok je tanpa bergerak. Duit aku bergerak dah. Nah, sayang tuan-tuan. Cuba kadang-kadang ambil RM50 letak. Letak RM50, jangan tengok. Biarkan tabung tu bergerak. Kalau tengok, tabung tu bergerak, rasa nak minta. Minta balance lagi RM40 Nah, nak bagi RM10 je. Jangan. Letak je, tinggal terus. Pengalaman saya jumpa dengan seorang kaya, Masya Allah. Kaya dia. Tapi orang yang betul-betul pemurah. Dan setiap benda masjid declare untuk infak, dia antara orang yang terawal. Dia kata, Ustaz, saya ni dah lama dah, Alhamdulillah. Bila mana saya buat satu benda, saya tak pernah kira. Bila-bila lagi buat sedekah. Sebab apa? Sebab bila mana saya kira dengan sedekah saya, dia mari kuasaan lain. Tuan-tuan, bila mana memberi, bersedekah, lupakan. Sebab tu dalam hidup kita, lupakan kebaikan yang pernah kita buat. Allah Ta'ala tak suruh pun kita ingat benda baik kita. Allah Ta'ala suruh kita ingat kejahatan yang kita buat. Bila mana kita ingat kejahatan yang kita buat jahat dengan orang, kita akan pergi minta maaf dengan dia. Kita buat kejahatan kita dengan Allah Ta'ala, kita akan taubat istighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ingat benda baik kita, apa yang kita dapat? Kita takut benda baik yang kita sentiasa ingat tu menyebabkan kita ni ria. Kita ni ujub. Kita rasa sombong. Tak payah ingat kebaikan kita. Biarlah kebaikan tersebut Allah Ta'ala saja yang kira jadi sebagai mizanul hasanat, timbangan kebaikan kita. Yang keempat, ada orang bila mana dia bangun pagi, dia rasa miskin dia. Dia bukan miskin, rasa miskin. Atau dia rasa tak cukup. Duit banyak dah, tapi rasa tak cukup saja. Pada tahun 2000, awal tahun 2000, ada sepasang suami isteri. Dia datang, dia minta nasihat. Dia kata, Ustaz, awal tahun 2000 ni tuan-tuan, kalau income pendapatan suami isteri itu campur 10,000 lebih, banyak tu. Sekarang 10,000 lebih ni T20 kan, banyak tu. Tapi dia kata tak pernah cukup, Ustaz. Sedangkan tak ada anak. Pendapatan ni lebih daripada 10,000 campur suami isteri, tapi tak cukup. Tiap-tiap bulan tak cukup. Ada orang yang bangun pagi tu dia rasa tak cukup dah. Bukan dia miskin, dia kaya tapi rasa tak cukup. Ini paling bahaya. Orang yang betul-betul miskin memang dia tak ada, tapi orang yang rasa miskin tersebut, ini bahaya. Orang yang rasa miskin tu bahaya. Dia rasa tak cukup saja dalam kehidupannya. Sama ada tak cukup masa ke, tak cukup duit ke, tak cukup tenaga ke, ini bahaya. Tuan-tuan perasan tak masa sekarang pendek kan? Tapi pernah tak tuan-tuan duduk, hari ni lama dah tak habis-habis lagi. Sama juga kuliah, bila nak habis ni? Lama pula rasa. Dia ada datang perasaan tersebut kan? Memanglah Nabi sebut dalam satu hadis. La taqumus sa'ah, takkan berlakunya kiamat ini. Salah satunya yataqarubuz zaman. Masa tu akan jadi pendek. Maka masa jadi pendek ni ulama tafsirkan ada dua. Yang pertama, memang masa tu pendek. Tadi baru je maghrib nak masuk isyak dah. Tapi yang kedua ni ulama tafsir, pendek itu bukan kerana benda tu, tetapi pendeknya kerana berkat Allah Ta'ala tarik. Keberkatan masa tu Allah Ta'ala tarik yang menyebabkan kamu rasa masa tu pendek. Tapi kalau masa tu panjang, adalah kerana keberkatan pada masa tu Allah Ta'ala masih lagi bagi pada kamu. Cuba tengok Ramadan. Kenapa dalam bulan Ramadan tuan-tuan kita boleh khatamkan Quran kadang-kadang sekali? Ada khatam 2 kali, ada khatam 3 kali. Kawan saya seorang hafiz, tak apalah dia hafiz, saya pernah tanya dia, entah paling banyak dalam bulan Ramadan berapa kali? Alhamdulillah. Ini sembang kawan-kawan lah.
Dan alhamdulillah 10 kali. Masya-Allah 10 kali. Dan kita cuba tak jadi. Tapi sebab apa dia dapat khatam 10 kali? Kerana barakah masa Allah Taala bagi. Kenapa selepas Ramadan kita nak khatamkan Quran sekali itu payah? Tapi dalam bulan Ramadan sekali itu kadang-kadang tak habis lagi Ramadan, boleh baca lagi. Kerana berkatnya bulan Ramadan itu sendiri. Sebab itu ulama kata masa jadi pendek itu kerana apa? Salah satunya keberkatan Allah Taala tadi. Maka siapa yang rasa miskin, rasa tak cukup bila mana bangun pagi, rasa tak cukup apa? Tak cukup harta dia, muhasabah balik. Mungkin harta yang diperolehi itu ada kurang berkat. Cara dia ambil, cara dia urus. Saya kadang-kadang saya pernah dalam kuliah-kuliah saya tekan juga tuan-tuan. Minta maaf kalau ada yang terlibat. Kita muhasabah. Cara kita dapat harta halal, insya-Allah. Tapi cara kita urus harta itu haram. Sedar tak sedar? Sedar tak sedar? Contohnya apa dia? Maaf kalau siapa yang terlibat. Jangan pangkang sekarang. Tunggu lepas habis manilah. Di Malaysia ni ataupun di dunia ni, Malaysia khususnya, kita ada takaful dengan insurans. Telah difatwakan di peringkat kebangsaan, insurans yang konvensional itu adalah haram. Insurans konvensional itu haram. Jadi kalau tuan-tuan nak tukar insurans kereta tu, Rocktech tu, ambil yang takaful. Takaful apa Ustaz? Ikutlah. Yang penting dia daripada pengurusan takaful yang syariah compliant. Dengan takaful Ikhlas ke, takaful Malaysia ke, Etika ke, Zurich takaful ke, syaratnya mesti takaful. Sebab apa? Bukan saya kata, fatwa kebangsaan tersebut dah. Kerana pada insurans yang konvensional ada 3 perkara yang menyebabkan jadi haram. Ada unsur riba, maisir, iaitu judi, dan juga ada gharar, ketidakpastian. Cara duit yang kita dapat betul dah, tapi pada masa tersebut kita urus tu dengan cara, kita guna dengan cara yang tak baik. Minta maaf kalau terlibat. Kan? Saya pernah bagi satu taklimat berkaitan dengan pinjaman, berkaitan dengan pinjaman peribadi, pinjaman perumahan. Dia ada kaedah-kaedah pinjaman-pinjaman yang dibenarkan mengikut daripada pembiayaan Islam atau pinjaman yang bukan Islam. Maka datanglah seorang hamba Allah Ta'ala. Dia kata, Ustaz, saya baru je beli rumah. Saya kata, Tuan Haji pakai pinjaman yang mana? Dia sebut tadi. Habis macam mana saya nak buat Ustaz? Sama ada Tuan Haji ini ambil cara yang senang, refinance balik. Pergi dekat bank-bank yang menawarkan pembiayaan yang Islam, pinjaman secara qardul hasan ataupun dan sebagainya, refinance balik. Takkanlah kerana kita sayang benda tersebut, kita nak tanggung benda tersebut sampai kita mati. Senyap dia. Sebab itu cara kita dapat tersebut. Jadi kalau kita bangun pagi rasa tak cukup harta, tengok perolehan kita ada berkat atau tidak. Kalau kita bangun itu kita rasa macam masa kita tu tak cukup lah. Kalau dah nak buat benda tersebut, ingat tuan-tuan, ini para ibu, kadang-kadang ibu-ibu yang ada anak sekolah lagi ataupun ayah yang masa anak kecil lagi, kadang-kadang bangun pagi dah kalut dah, nak pergi sana, nak pergi sini, anak tak selesai lagi, lepas tu marah pada anak. Tenang tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, al-ajalatu minasyaitan. Perbuatan kita yang kita kata tergesa-gesa ni, nak buat cepat itu adalah daripada perbuatan syaitan. Kalau kita kalut berhenti, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, sambung balik. Wa ta'anni minallah, dan juga tenang, itu adalah daripada Allah Ta'ala. Jadi siapa rasa yang tenaganya tak cukup, masanya tak cukup, caranya macam mana? Muhasabah, adakah keberkatan dalam setiap perkara tersebut. Yang kedua, kalau rasa miskin, rasa tak cukup, ini bermaksud kita ini orang yang kurang bersyukur. Sebab itulah Nabi SAW, tadi saya kata Nabi bangun istighfar sebanyak 10 kali. Dalam hadis yang sama, bila mana Nabi SAW bangun, Nabi akan sebut Alhamdulillah 10 kali. Bangun pagi tuan-tuan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Lepas tu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Orang yang kurang bersyukur, dia akan rasa kurang. Dan yang terakhir sekali, orang yang mana bangun pagi dia rasa malas, dia tak ada mood. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan dosa pada sesuatu perkara yang dia buat tersebut, tiba-tiba terzahir. Sebagaimana orang yang bangun dalam keadaan resah gelisah tadi tu. Mungkin kerana faktor makan yang dia makan itu bukan daripada sumber yang halal, ada syubhat ataupun yang haram.
Mungkin kerana daripada apa yang dibuat dalam urusan kehidupan dia ni ada benda-benda yang tak baik. Suatu tuan-tuan, kalau kita kerja dengan orang, pastikan dalam rumah kita jangan ada harta pejabat yang kita balik rumah, atau walaupun pen sebatang. Jangan. Saya suka juga daripada sudut penjimatan tempat kerja saya ni, penjimatan ketika dia tak bagi dah. Kadang-kadang dia bagi alat-alat tulis sama, alat bantuan mengajar tu dia tak bagi dah. Alhamdulillah. Sebab apa? Kadang-kadang kita bawa balik, kita bawa harta kita. Beli sendiri lah. Berkira sangat, tak apalah. Dalam bab-bab lain pun kita kadang-kadang kita tak kira, majikan tak kira dengan kita. Walaupun pen satu batang, itu bukan hak milik kita. Walaupun kertas satu helai, jangan bawa balik kalau bukan milik kita. Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia buat kerja. Bila mana dia buat kerja, dia guna lampu ataupun lilin yang daripada sumber kerajaan. Habis selesai dia tutup. Maka dia buka lilin yang baru atau pelita yang baru. Anak dia tanya, "Wahai ayah, kenapa tak guna lilin yang sama atau pelita yang sama?" "Tadi aku buat urusan kerja, aku menggunakan alat ataupun hasil daripada apa yang digunakan oleh Baitul Mal. Tapi sekarang aku nak buat kerja yang kaitan dengan urusan aku saja. Aku takkan guna daripada harta kerajaan. Ini lilin daripada aku yang punya." Hati-hati tuan-tuan. Nak buat satu benda jangan dikaitkan dengan benda-benda yang daripada sumber-sumber yang bukan milik kita. Sebab tu kena tengok, orang yang bangun ni dia rasa malas, tak ada mood. Bukan dia tak boleh buat, tapi kerana Allah Ta'ala beratkan dalam kehidupan dia ini, kerana dosa-dosa yang dia tanggung. Maka semua ni nak buat macam mana tuan-tuan? Nak selesaikan macam mana? Bangun pagi tak nak marah, tak nak gelisah, tak nak sedih, tak nak rasa miskin, tak nak rasa malas. Penyelesaian dia tu saya bagi dengan cara kita bangun, kita buat teruskan. Tapi kita mulakan sebelum daripada kita tidur. Ini yang diajar oleh ulama dan Nabi SAW. Balik nanti tuan-tuan, perkara yang perlu kita buat bila mana nak tidur, istighfar. Dia panggil istighfar yang dikatakan sebagai taubat tunai. Kenapa taubat tunai? Kerana kita bayar cash daripada dosa yang kita bangun daripada pagi tadi sampailah kepada kita nak tidur. Tuan-tuan duduk baring atas katil, ingat pada ketika itu dosa-dosa yang kita buat. Dosa-dosa yang kita buat, bayangkan satu-satu, terus istighfar. Bayangkan satu-satu, istighfar dengan dosa-dosa yang kita buat. Jangan tunggu esok. Kalau kita tunggu esok kita buat dosa baru, maka bertindih di antara dosa-dosa yang kita pernah buat. Sebelum daripada tidur, istighfar. Jangan kita tidur itu sampai-sampai dia buat benda ni. Ini perangai orang kita sekarang, termasuk saya lah. Sebelum tidur layan dulu, buka Facebook, buka WhatsApp. Kalau benda penting tak apa, kadang-kadang buka YouTube. Akhir sekali sambil-sambil pegang, jatuh. Mengantuk tu, tidur. Sempat tak istighfar? Tak sempat istighfar. Sebab apa? Kita dah dilarangkan dengan benda ini. Masa nak tidur tu, pastikan kita istighfar pada Allah SWT. Selain daripada kita baca benda-benda yang dikatakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Istighfar yang paling penting sekali. Dan bila mana kita bangun tidur, ini paling penting sekali. Masa tidur tu penting dengan istighfar. Tuan-tuan nak baca surah Tabarak Al-Mulk, tuan-tuan nak baca ayatul kursi, tu antara yang diajar kepada kita. Tapi bila mana bangun pagi, ini saya nak kongsi sunnah Nabi SAW. Disebut dalam satu hadis Nabi SAW, bila mana Nabi bangun tidur, Nabi akan mulakan untuk bertakbir, iaitu sebut Allahu Akbar 10 kali. Ada 6 zikir yang Nabi baca tiap-tiap kali Nabi bangun daripada tidur. Kalau tuan-tuan nak amalkan, cuba dalam masa 40 hari, berubah kehidupan kita insya-Allah. Lain. Yang pertama bangun tu, mulakan dengan Allahu Akbar 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tu tak ada katil lagi tu, atau sambil-sambil berjalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, Alhamdulillah. Sebagaimana kita sebut tadi, Alhamdulillah 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang ketiga, Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallahi wa bihamdihi. Yang keempat, Subhanal Malikul Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. 10 kali. Dan yang kelima, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan yang keenam, tahlil la ilaha illallah. Duduk sambil-sambil tuan-tuan, bangun daripada tidur, celik je mata,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun pagi lah ni. Tapi kalau tuan-tuan tersedar, itu bukan zikir dia. Tidur tiba-tiba tersedar pukul 2 pagi. Nak buat macam mana? Ini ada zikir lain Nabi ajar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbighfirli. Itu kalau kita tersedar, tiba-tiba tersedar pukul 2 pagi, tersedar pukul 4 pagi, bukan nak bangun, tersedar saja. Itu zikir dia. Yang 10 saya sebut tadi tu, bila mana memang kita bangun pagi dah. Ya? Bila mana kita dah bangun pagi dah, baca yang 10 ni. Dan ditutup dengan satu doa. Doa ni kita sebut sekejap lagi. Azan dulu. Saya nak kongsi satu sunnah Nabi. Bila mana dengan azan, ini satu benda yang besar, tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi SAW, sahabat cerita Nabi yang bagi tahu, bila mana Nabi dengar azan, Nabi akan baca satu zikir. Ini senang saja.
Siapa yang baca zikir ini, Nabi SAW kata dia ampunkan dosa dia. Orang tu sebabkan dia ampunkan dosa. Banyak mana Allah Ta'ala ampun, itu kerja Allah Ta'ala. Kan? Dalam hadis sebut, bila mana Nabi dengar Bilal melakukan azan, maka Nabi akan baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Biasa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Terbalik sikit dia. Biasa kita raditu billahi rabba bil islami dina kan. Dalam hadis sebut Nabi baca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Tuan-tuan gabung je. Tiap-tiap kali tuan-tuan dengan azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Nabi SAW kata Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Senang. Amal tuan-tuan, tiap-tiap kali dengan azan. Sambil-sambil kita jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila sambung Allahu Akbar, kita baca doa tersebut. Ini sunnah Nabi, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Baik, Nabi bangun pagi, tuan-tuan insya-Allah pagi esok kita start mula amal. Nabi akan baca 10 kali Allahu Akbar. Lepas tu Nabi akan baca Alhamdulillah 10 kali. Lepas tu Nabi akan baca 10 kali Subhanallahi wa bihamdihi. Lepas tu Nabi akan baca Subhanal Malikil Quddus 10 kali. Lepas tu Nabi akan istighfar Astaghfirullahal Azim 10 kali. Dan Nabi akan tutup dengan La ilaha illallah 10 kali. Maka di hujung selepas daripada zikir itu, Nabi akan baca satu doa. Doa ni tuan-tuan maha hebat. Doa yang mana memudahkan dan membantu urusan kehidupan dunia dan akhirat kita. Apa doa dia? Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu min dhiqid dunya, daripada kesempitan hidup di dunia ni. Pasal tak kadang-kadang kita rasa sempit dah. Duit tak cukup, masa tak cukup, masalah banyak, sempit tu. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Ya Allah, aku minta dengan kamu, ya Allah, minta berlindung daripada rasa sempitnya dunia. Sempit dunia ni tuan-tuan, rasa. Bukan kita duduk sempit. Yang sempit ni bila mana kita duduk dalam kubur, itu paling sempit. Tetapi orang yang mana duduk atas muka bumi ni, Allah Ta'ala uji dengan rasa sempit tersebut. Nabi dah ajar awal-awal bangun pagi dah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada sempitnya dunia. Wa dhiqi yaumil qiyamah, dan sempitnya bila mana berada di akhirat. Tak ingat doa ni tuan-tuan? Tuan-tuan boleh cari satu kitab, nama dia kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dia susun hadis ini dalam bab bila mana bangun daripada tidur. Zikir bangun daripada tidur yang Nabi SAW buat. Tuan-tuan tak ingat juga, susah nak hafal, angkat je tangan, ataupun tak angkat tangan pun tak apa. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada sempitnya dunia dan sempit hari akhirat. Baca 10 kali. Inilah sunnah Nabi SAW tiap-tiap kali bangun pagi. Tuan-tuan cuba amalkan secara istiqamah. Selama 1 minggu, tuan-tuan dah rasa dah kehebatan dia. Amalkan lagi sampai 1 bulan, lebih hebat. Sampai 40 hari, dia dah jadi satu sebati dengan diri kita. Sedar saja daripada tidur, terus Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dia ingat secara langsung. Kalau tuan-tuan tak ingat, lepas daripada sembahyang subuh, lah tadi tak ingat, tuan-tuan qada balik lepas daripada habis sembahyang subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadikan kelaziman. Tapi adakah itu saja yang Nabi SAW ajar kepada kita? Ada lagi. Selepas daripada bangun dengan zikir-zikir tersebut, Nabi akan doa dengan doa. Yang mana doa ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang biasanya doa ini dibaca oleh orang yang duduk belajar. Apa dia doa dia? Nabi minta supaya ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Awal-awal pagi Nabi minta Allah Ta'ala bagi ilmu kepada beliau. Walaupun ilmu yang ada pada Nabi itu dah memang banyak dah Allah Ta'ala bagi,
tapi sebenarnya dia nak ajar pada kita. Bangun pagi minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah tambahkan kepada aku ilmu. Dan kata ulama, tambah satu lagi doa yang Nabi ajar kepada kita. Nak selesai masalah ni, bangun pagi positifkan hidup kita. Senang kita buat urusan. Baca satu doa yang Nabi SAW ajar. Sama ada kita baca bila mana kita bangun pagi sebelum sembahyang subuh, ataupun kita baca dalam doa subuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. 6 perkara ini Nabi ajarnya semua berkait dengan kehidupan kita. Amal tuan-tuan, seronok hidup kita. Inilah yang Nabi sebut, di akhir zaman manusia ini kamu kena hidup dalam alaikum bisunnati, hidup dengan sunnah aku. Bila mana kita hidup dalam keadaan sunnah Nabi, Masya Allah, hati jadi tenang. Kenapa? Kerana kita mengamalkan satu perkara yang diajar oleh kekasih Allah. Suatu kena rasa seronok dalam kita dapat ilmu. Dan dalam kita dapat ilmu, cuba amalkan terus sunnah-sunnah Nabi yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Betul lah di hujung-hujung dunia ni Nabi SAW kata, sunnah aku ni orang dah tak tengok dah. Suatu sesiapa yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, ketika mana inda fasadil ummah, ketika mana manusia ini rosak, maka orang itu akan diberikan pahala sebanyak 100 orang mati syahid. Kenapa? Kerana orang tak nak sunnah, kita menghidupkan sunnah. Kan? Sekarang ni dunia kita makin lama makin pelik, tuan-tuan. Bila mana makin pelik, hidup dalam keadaan sunnah. Ni nak tahu laki perempuan, pun payah pada sekarang. Ingat anak-anak kita tak kahwin lagi tu, atau kita nak kahwin lagi, kena ingat. Di India dia kahwin, rupanya dia kahwin dengan sejenis dia. Rupa-rupanya isteri dia tu adalah seorang lelaki sebelum ni. Ni bahaya ni nak menikah nanti ni. Kena tanya dulu, betul tak awak perempuan? Kan? Di Thailand dah lama dah dihalalkan perkahwinan macam ni. Di bawah kita, di Singapura, dah lama dah dihalalkan. Kita duduk tengah-tengah, Allah Ta'ala jaga. Inilah dia panggil kepincangan akhir zaman. Maka macam mana nak selamat? Kembali kepada sunnah Nabi SAW. Hidup dengan cara agama. Dan ajar anak-anak kita ni. Ajar anak-anak kita. Dan saya kadang-kadang saya terfikir, macam mana aku nak ajar anak aku berkaitan dengan idola dalam kehidupan kita. Rupa-rupanya mulakan diri dengan diri kita. Cuba kita ambil satu pen, tuan-tuan. Kita ambil satu kertas. Cuba kita tulis berkaitan dengan apa yang kita tahu berkaitan Nabi SAW. Dan kita tolong tulis apa sunnah-sunnah Nabi yang kau amalkan dalam kehidupan kita. Kalau mampu kita tulis dengan satu karangan yang panjang, bermaksud kita ni orang kenal Nabi SAW. Tapi kalau kita tulis 2-3 ayat dah tak tahu dah nak tulis pasal Nabi, ni masalah. Masalah kehidupan kita. Dan sebab itulah kena hidup dengan sunnah Nabi SAW. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila mana kita duduk dalam keadaan yang masa sekarang ini, kepincangan yang berlaku dalam semua keadaan, maka pada masa tersebut ingat, puncanya kembali kepada kedudukan kita dengan Allah SWT. Jauhnya kita dengan Allah, ataupun jauhnya kita dengan kehidupan sunnah Nabi SAW. Maka hiduplah dalam keadaan sunnah. Di rumah tu biar ada sunnah-sunnah yang diamalkan. Di masjid dah ada sunnah amal. Kehidupan kita pun kena ada sunnah. Dan lebih-lebih lagi kita duduk dalam Syaban. Bulan Syaban ni satu bulan tak adalah Sayyidatina Aisyah kata. Ini hadis sahih. Sayyidatina Aisyah kata tidak ada satu bulan selain daripada bulan Ramadan Nabi berpuasa seumpama hampir satu bulan. Kenapa? Nabi ajar kepada kita untuk train tubuh kita, biasakan dengan keadaan tahan lapar ini. Bila mana masuk dalam bulan Ramadan biasa je. Kita sekarang nak puasa mungkin rasa jangan-jangan boleh lah. Masuk Ramadan memang kita puasa. Bermula bulan Syaban ini kurangkan sedikit makan. Kurangkan sedikit makan. Orang yang mana berlapar di akhirat adalah orang yang banyak kenyang atas muka bumi. Orang yang kenyang atau selamat di akhirat, orang yang banyak berlapar atas muka bumi. Mungkin tuan-tuan orang lama ni biasa jumpa puasa 3 bulan turut-turut kan. Sekarang susah cari kan. Susah cari kan. Rejab, Syakban, Ramadan 3 bulan berturut-turut. Lama dah saya tak jumpa. Kebetulan saya ada program dalam 2-3 minggu lepas dengan penjara di Kelantan kan. Salah seorang daripada orang besar kat situ, dia yang menyambut kami. Dan dalam hari Senin, dia kata program besar mesti ada jamuan. Saya fikir nak puasa ke? Tak payah puasa lah kok hari ni, sebab ada jamuan.
Sampai sana bos besar dia puasa. Dia kata tak usah kita, Tuan, makan sekali Tuan, kata. Tak apa, saya makan petang nanti. Dia faham tak? Dia memang kelaziman dia 3 bulan berturut-turut. Orang muda lagi, insya-Allah. Kenapa? Itu bukan yang diajar oleh Nabi. Ramadan, Rejab, Syaban, puasa direct, bukan. Tapi Nabi tunjuk bulan Syaban saja. Tapi ini ulama ajar kepada kita. Sebab apa? Nabi kekuatan tubuh dia ada dah. Cuba kamu bina lagi kekuatan tersebut. Dan bersandarkan kepada dia Nabi. Orang yang banyak berlapar di dunia, maka orang tersebut kenyang dan selamat di akhirat. Maka bulan Syaban, perbanyakkan kita punya ibadat kita. Supaya masuk Ramadan tak terkejut dah. Wa mi'at lawawal lagi. Dan bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan nanti, kita dah terbiasa dengan puasa. Kita terbiasa dah dengan puasa, semayang-semayang sunat. Kita dah terbiasa dah dengan baca Al-Quran. Bulan Syaban, banyakkan baca Quran. Masuk Ramadan, dia menjadi sebati dengan diri kita untuk banyakkan lagi baca Al-Quran. Satu, kalau kita tengok kenapa dah bulan Ramadan, kadang-kadang seminggu yang pertama ataupun 2 minggu yang pertama saja kita semangat. Sebab apa? Sebab kita baru warming up pada masa tersebut. Tapi kalau kita warming up atau kita panaskan tubuh kita daripada sudut ibadat, bulan Syaban lagi insya-Allah, percayalah tuan-tuan, baru rasa seronok. Itu kehidupan Nabi SAW. Jadi secara kesimpulannya, kembali pada sunnah Nabi, hidup sebagaimana Islam ajar kepada kita, bermula daripada kita pejamkan mata sampailah kita ini pejam mata balik. Hidupan kita satu hari itu penuh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan yang terakhir sekali, dalam kita menghidupkan sunnah Nabi SAW, perbanyakkan selawat. Ajar kepada anak banyakkan selawat. Kita ayah, kita mak banyak dah selawat ni, tapi anak tu tak diajar selawat, rugi. Seorang budak di Indonesia, pernah ditanya kepada dia, pernah tak kamu bermimpi jumpa Rasulullah? Ya, biasa aku bermimpi jumpa Rasulullah. Maka bila mana dia duduk di satu, kalau tempat sana dia panggil madrasah atau pesantren. Rupa-rupanya budak tersebut, budak lagi tuan-tuan, sehari 3,000 selawat kepada Nabi SAW. Budak 3 hari 3,000 sehari selawat. Maka sebab itulah Imam As-Sakhawi mengatakan dalam kitab beliau, salah seorang daripada ulama yang hebat, tiap-tiap hari jangan kurang berselawat kepada Nabi SAW, jangan kurang daripada 300. Sikit dia kata kan. Jangan ambil banyak, jangan ambil selawat yang panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena 10 kali rasa malah dah. Ambillah selawat yang paling pendek sekali. Apa dia selawat paling pendek sekali? Selawat yang digunakan oleh Sayyidina Adam saat ketika dia bangun daripada tidur dia ketika pada dalam syurga, tengok ada orang lawa tepi dia, iaitu Hawa, nak sentuh, maka Allah Ta'ala kata, wahai Adam, jangan kamu sentuh dia selagi mana kamu tak berselawat kepada orang yang bernama Muhammad. Mas kawinnya adalah selawat. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Adam AS, dia selawat dengan selawat yang paling pendek sekali, iaitu dengan lafaz sallallahu ala Muhammad. Maka lafaz sallallahu ala Muhammad itulah mas kawin Adam dengan Hawa. Maka itulah selawat yang panggil dengan selawat Jibril. Ada dengan namanya selawat Khidir dan sebagainya. Tuan-tuan nak 300 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan malam ini adalah malam Jumaat. Bermula malam Jumaat dan hari Jumaat tersebut Nabi kata fa'akthirus salata alayya, perbanyakkan selawat kepada aku. Dalam satu riwayat mengatakan, siapa yang selawat dalam hari Jumaat tidak kurang daripada 1000 kali, maka orang tersebut wajabat lahul jannah, maka dia akan dapat syurga daripada Allah Ta'ala. Itulah kehidupan kita tuan-tuan di akhir zaman macam ni. Jangan putus kehidupan kita, tautan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Saya mohon maaf, mungkin bahasanya tak sesuai ataupun dengan contohnya mungkin terkasar. Yang penting sekadar perkongsian untuk kebaikan bersama, untuk kita menghidupkan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan kita dan menjadikan Nabi SAW sebagai idola dalam kehidupan kita. Hidupkan selawat, hidupkan sunnah, maka di situ Allah Ta'ala akan letakkan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iktafi bihadzal kalam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.